Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada 17 Ramadan. Alhamdulillah, kita telah melalui hari-hari Ramadan selama 16 hari yang lepas, dan hari ini kita berada pada hari yang ke-17. Mudah-mudahan Ramadan yang telah lepas itu kita penuhi dengan segala keperluan-keperluan yang sepatutnya kita isi bagi mendapat martabat taqwa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Sedang penonton rahimakumullah, hari ini kita sama-sama bermuhasabah diri sepanjang 16 hari yang lepas, dan baki hampir 2 minggu lagi untuk kita berhadapan dengan Ramadan ini. Apakah kita dapat memperimbangkan di antara iman kita dan juga nafsu, di mana gejolak rasa lapar di bulan Ramadan ini kadang-kala terbawa-bawa sehingga kita lupa bahawa kita sebenarnya dalam proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kala itu nafsu akan menguasai segala pertimbangan kita, bukan lagi iman. Sewajarnya iman yang mengenderai segala tindakan, keputusan dan tindak tanduk kita. Tapi kadang-kala dalam keadaan tertentu, apabila kita tidak sedar, apabila kita membiarkan diri kita, maka nafsu akan menguasai. Terutamanya nafsu yang berkaitan dengan makanan, nafsu yang berkaitan dengan bagaimana gairahnya kita untuk menyambut Aidilfitri, walaupun masih lagi ada 2 minggu untuk bertemu dengan Syawal. Tapi kadangkala kegairahan itu melonjak-lonjak sehingga kita lupa bahawa kita berada di bulan untuk menggarap dan menggapai takwa daripada Allah Subhanahu wa taala melalui proses pendidikan di bulan Ramadan. Kita lihat iman itu apa, nafsu itu bagaimana. Kalau kita lihat nafsu yang dijelaskan oleh para ulama, kita ambil satu perbincangan yang dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullah. Nafsu, Imam Ghazali mentakrifkan ataupun menjelaskan bahawa ianya adalah, asalnya ialah jiwa yang mengandungi 2 makna. Satunya nafsu ammarah dan syahwat, yang dorongannya adalah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang kadang-kala tercela. Yang keduanya, nafsu ini juga adalah latifah ar-rabbaniyah, iaitu jisim yang halus yang dinisbahkan kepada perbuatan Allah Subhanahu wa taala mengikut definisi ahli tasawuf. Dan kita lihat dalam diri kita ni tidak ada 3-nya, hanya ada 2 sahaja. Satunya ialah nafsu dan satunya iman. Kadang-kala nafsu boleh menguasai diri jika kita tidak mengawalnya dengan baik, dan sekiranya kita mengawalnya dengan baik, maka iman akan dihadapan, dan pada waktu itu segala keputusan kita, tindakan kita, justifikasi kita adalah justifikasi yang baik, keputusan yang baik, tindakan yang baik, kerana didorong oleh iman. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh beroleh kebahagiaan yang amat mengembirakan, dan tempat kembalinya sebaik-baiknya ialah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana untuk mencapai iman ini? Hendaklah dilakukan dengan amal yang saleh. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman digandingkan dengan amal yang saleh. Kita berada di bulan Ramadan, kita orang yang beriman, kita melakukan amal yang saleh, iaitu bulan Ramadan kita berpuasa, kita melakukan qiyam malam dengan tarawih dan sebagainya.
Sewajarnya proses-proses ini akan menyebabkan kita lahir sebagai orang yang beriman. Segala tindakan kita adalah tindakan orang yang beriman, bukannya tindakan yang berasaskan kepada nafsu. Tapi kadang-kala nafsu itu boleh datang. Tidak ada nafsu, seolah-olah tidak ada motivasi untuk seseorang itu bertindak, melakukan sesuatu. Cuma nafsu itu perlu dididik, perlu dibentuk, perlu disusun supaya ianya tidak membawa kepada perbuatan-perbuatan yang cela, yang tercela, yang keji, yang menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali juga menyusun pembahagian nafsu ini. Ada nafsu yang dinamakan ammarah, yang mana nafsu ini hanya menyuruh kepada perbuatan-perbuatan maksiat dan kejahatan, tidak menyuruh perkara-perkara kebaikan. Kalau kita pergi ke pasar Ramadan, kalau kita pergi ke gerai-gerai yang menjual juadah berbuka puasa, yang mendorong untuk kita membeli tanpa melihat kepada keperluan, mendorong untuk kita membeli mengikut keseronokan mata melihat, itu sebenarnya nafsu ammarah. Bagaimana nak mendorong nafsu ammarah ini? Alhamdulillah kita hari ini berpuasa. Sepatutnya puasa ini akan mengecilkan nafsu ammarah ini. Tapi kadang-kadang kerana kita tidak sedar bahawa kita berpuasa itu untuk mendapat takwa, kita berpuasa itu kerana rutin kebiasaan masyarakat Melayu Islam, keadaan kita di sekeliling orang berpuasa, maka kita pun berpuasa. Masuk bulan Ramadan kita berpuasa bukan kerana seronok untuk mendapat puasa, seronok untuk mendapat Ramadan, nak melipat gandakan ganjaran di bulan Ramadan. Maka dalam keadaan begini, kemungkinan besar nafsu akan menguasai diri kita. Dan nafsu yang menguasai ini ialah nafsu jenis ammarah. Cuba lakukan supaya ammarah ini turun lenyap di tahap yang paling bawah. Yang kedua, nafsu yang disebut oleh Imam Ghazali ialah al-lawamah. Nafsu yang selalu mengkritik diri sendiri apabila berlaku sesuatu kejahatan, dosa atas dirinya. Dia mengkritik diri dia. Dan yang ketiga ialah nafsu mutmainnah. Yang ni yang kita nak. Nafsu yang baik, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Sebagai contoh kita lihat orang berlumba-lumba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Yang mendorong kita tadi selain daripada iman, ada juga iaitu nafsu yang dinamakan mutmainnah, yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, menggerakkan hati kita untuk tidak melakukan maksiat, keluar daripada maksiat. Inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang yang berjiwa mutmainnah, jiwa mutmainnah yang tenang, yang rileks, kembalilah kepada keredaan Tuhanmu. Kita harap dengan sebulan Ramadan ini, 29 hari ataupun 30 hari ini, kita mampu mencapai tahap mutmainnah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Balik kita kepada situasi yang realiti, setelah kita mengenal secara ringkas urutan nafsu dan juga takrifan yang diberikan oleh para ulama tentang nafsu, marilah kita lihat tingkat-tingkat iman supaya kita boleh melihat diri kita, kita boleh memuhasabah diri kita, di tahap manakah iman kita, dan kita berusaha dengan baki Ramadan yang ada ini untuk meningkatkan lagi iman kita supaya kita berada di tahap yang terbaik. Ulama membahagikan iman itu yang paling rendah ialah iman ikut-ikutan, yang dipanggil taklid. Dia ikut saja. Tak tahu apa orang buat, dia buat. Yang ini, iman ini mudah terumbang-ambing. Iman yang tidak berasaskan kepada ilmu. Tahap yang kedua yang dipanggil iman kerana berilmu, iman ilmu. Iman itu berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan dia. Seseorang yang telah belajar tentang ilmu, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rukun-rukun iman, tentang rukun-rukun Islam dan sebagainya.
Jadi dia beriman itu berasaskan kepada pengetahuannya. Dan tahap yang lebih baik yang disusun oleh para ulama ialah iman a'yan, hasil daripada latihan, bersungguh-sungguh, mujahadah, melawan nafsu dan sebagainya, maka dia akan lebih tinggi lagi. Dengan ilmu tadi, dia lebih yakin lagi, lebih tinggi lagi, dia beramal dengan ilmunya, melawan nafsunya, maka iman dia akan meningkat lagi kepada iman a'yan. Dan seterusnya yang peringkat yang seterusnya dia panggil iman haq, iaitu dia melihat segala-galanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya yang dilihat ialah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat segalanya adalah nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat sesuatu, subhanallah, masya-Allah, semuanya itu dikembalikan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang seterusnya ialah iman hakikat yang dimiliki oleh para rasul, para nabi, ridwanullahu alaihim, para khulafa rasyidin, para sahabat yang diakui oleh Nabi SAW sebagai golongan yang mubasysyirin bil jannah. Golongan-golongan ini kumpulan yang dinamakan iman hakikat. Kita berada di tahap mana? Kita sendiri muhasabah, kita lihat adakah kita berada di iman taklid, adakah kita berada di iman ilmu, adakah kita berada di iman a'yan atau seterusnya. Maka kita pertingkatkan daripada satu tahap ke satu tahap supaya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama ini, kepada akidah ini sentiasa meningkat, berada dalam keadaan yang lebih baik daripada satu masa ke satu masa. Berbalik kita kepada bulan Ramadan yang tujuannya ialah untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawal nafsu kita supaya nafsu tadi terdidik, nafsu tadi menjadi nafsu mutmainnah, dan iman kita daripada tahap taklid kepada tahap-tahap yang lebih baik. Maka kita lihat dalam realiti Ramadan, 17 hari telah berlalu. Bagaimana nafsu Ramadan dapat kita kawal? Apa nafsu Ramadan yang dapat kita lihat, tuan-tuan? Nafsu Ramadan berkaitan dengan makanan yang paling besar. Mungkin dekat-dekat nak raya nanti, yang berkaitan dengan persiapan hari raya, pakaian hari raya sebab nak selfie, pakaian hari raya sebab nak upload dekat Facebook, dekat Instagram dan sebagainya. Sekarang ni yang nyata depan kita ialah juadah berbuka. Sebab di bulan Ramadan ni, walaupun syaitannya telah dibelenggu, telah diikat, tetapi nafsu tidak diikat. Nafsu tetap ada dalam diri kita. Sehingga lagi macam mana kita nak mengawal nafsu tadi? Mengawal supaya tidak berlaku pembaziran. Berbuka puasa di hotel kita lihat dengan bayaran yang begitu mahal, dengan juadah yang terlalu banyak sehingga kan kita pun tak mampu nak makan semuanya. Sekalipun kita sihat, tidak ada apa-apa penyakit, tapi kita tak mampu pun nak makan semuanya. Dan dalam waktu keadaan yang dunia masih lagi berhadapan dengan wabak yang masih belum mereda, ada orang yang dalam keadaan yang kurang bernasib baik, kita bermewah-mewahan dengan pembaziran-pembaziran. Itu adalah tindakan yang berasaskan kepada nafsu. Jadi nafsu ini perlu dikawal. Kita kawal supaya, apa asasnya? Supaya yang pertama, kita lihat jangan ada pembaziran. Kita boleh makan, kita nak makan, tak, alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, Allah bagi kita kesihatan, boleh makan, tapi jangan ada pembaziran. Pembaziran boleh berlaku dalam keadaan yang kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu bagaimana boleh membazirnya. Pergi ke pasar Ramadan, beli, kena tengok merah, kena tengok kuning, kena tengok hijau dan sebagainya. Kita melihat, seronok melihat, kita membeli tanpa sedar. Akhir sekali, selepas beberapa teguk kita meneguk air untuk berbuka puasa, yang bakinya masuk dalam peti ais. Waktu sahur besoknya terpaksa dibuang kerana dah rosak. Ini pembaziran yang nyata. Bertentangan dengan konsep la'allakum tattaqun, bertentangan dengan konsep mudah-mudahan kita beroleh ketakwaan.
Kerana pembaziran itu adalah amalan syaitan. Amalan yang jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membazir itu adalah saudara kepada syaitan. Maka kita jangan melakukan perbuatan sedangkan syaitan telah dibelenggu di bulan Ramadan, kita beramal dengan amalan syaitan. Kita melakukan sesuatu yang disukai oleh syaitan, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhalusi perkara-perkara ini. Perhalusi supaya pembaziran tidak berlaku, supaya dengan pembaziran yang tidak berlaku ini secara tidak langsung nafsu kita terdidik. Kita pergi, bagaimana cara nak supaya kita ni tidak membazir apabila kita turun ke gerai-gerai yang menyediakan juadah. Biasanya satu tip yang paling utama ialah kita tahu apa yang kita nak beli, dan apa yang kita nak beli itu memadai ataupun mencukupi keperluan ahli keluarga kita ataupun ahli yang akan berbuka puasa dengan kita. Bukannya kita pergi tak ada plan, pergi terus beli ikut suka hati. Yang macam tu biasanya akan belilah seperti mana yang ikut terlintas, ikut nampak, ikut rasa, ikut seronok. Waktu itu berlakulah pembaziran. Baik, sidang penonton rahimakumullah. Proses ini perlu kepada proses didikan. Didikan kita kena kawal. Didikan itu perlu kepada tindakan. Tindakan seperti mana tadi? Merancang apa yang perlu kita buat, merancang apa yang akan kita beli, merancang apa yang akan kita nak makan, supaya kita tidak melebihi apa yang diperlukan. Bahkan kalau kita boleh sediakan di bawah keperluan, itu lebih baik supaya cukup sederhana. Dan dalam waktu yang sama juga, kita perlu mendidik diri kita. Kalau kita rasa kita perlu, kita seronok untuk membeli, boleh kita beli, tapi beri kepada orang-orang yang memerlukan. Ramai di kalangan kita, di kalangan masyarakat kita, sama ada setempat ataupun di luar kawasan kita, ataupun bahkan di negara-negara jiran ataupun negara-negara umat Islam yang lain yang memerlukan bantuan kita. Salurkan bantuan ini. Itu juga adalah proses untuk mendidik jiwa kita supaya kita dapat mengawal nafsu. Dan proses ini kalau kita lakukan dalam secara berterusan, secara istiqamah, insya-Allah kita akan mampu untuk mendidik jiwa kita, mendidik nafsu kita, yang akhirnya daripada nafsu ammarah tadi akan meningkat kepada lebih baik, akhirnya kita mencapai tahap nafsu mutmainnah, dan iman kita daripada iman yang ikut-ikutan, kita akan naik ke sama peringkat iman a'yan, dan insya-Allah kita sampai ke peringkat iman haq, yang mana kita seronok melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat segala-galanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton rahimakumullah. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan banyak dalam Al-Quran. Nak jadi orang yang baik, nak syurga Allah Subhanahu wa taala, nak ganjaran yang baik, sentiasa digandingkan dengan amal yang soleh. Amal ini maksudnya tindakan. So kalau kita rasa kita nak mendidik nafsu kita, kena ada tindakan, kena ada action. Kalau kita nak jadi orang yang baik, kena buat perancangan supaya kita dapat melakukan action-action yang baik. Jadi dalam kes nak mendidik nafsu tadi, kita kena ada checklist action-action supaya kita dapat berpindah daripada nafsu ammarah, nafsu yang mengawal diri kita, kepada nafsu yang tunduk kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara checklistnya ialah, yang pertama, kita melihat keperluan. Kalau di bulan Ramadan ni kita melihat keperluan kita. Kalau keperluan kita sudah mencukupi, kenapa kita perlu berlebih-lebihan? Maka keperluan yang kita dah cukup tadi, kalau kita rasa lagi kita nak lebihkan, kita berikan kepada orang yang memerlukan. Ini proses untuk kita mendidik nafsu kita. Mudah-mudahan dengan proses yang berterusan selama bulan Ramadan ini diikuti dengan bulan-bulan yang berikutnya, insya-Allah kita akan terdidik, kita akan dapat mengawal nafsu kita, dan pada waktu itu insya-Allah iman akan mengenderai kehidupan kita, tindakan kita, segala tingkah laku kita, segala akhlak kita, segala perbuatan kita, dan insya-Allah
kita akan lahir sebagai seorang yang lebih baik daripada sebelum Ramadan ini. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.